Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Ya, hai guys, hai guys. Hai. Oke guys, selamat bersua kembali. Dalam rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya Enggi Selut. Alright, bagaimana hari anda hari ini? Diharap hari ini jauh lebih baik dari hari semalam. Alright, sedikit perkongsian ya. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Bersama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan jumlah jangkitan yang kian meningkat setiap hari ini. Harap kita boleh kembali pulih seperti sedia kala. Okey. Okey. Pada Sabtu ini merupakan hari perkongsian tempat benda pelik ataupun gaib ganjil yang ada di seputaran kita, yang saya telah cari di laman web dan saya ingin ketengahkan kepada anda semua untuk perkongsian. Tertekan pula, aduh, sorry. Untuk perkongsian, diharap semuanya terhibur ya. Dan anggaplah ini semua sekadar peneman dan penghibur anda semua. Okey. Tanpa buang masa lagi, manakah kita nak pergi hari ini? Tunggu ya. Alright, sabar. Sebelum itu, kita pergi ke sini dulu. Hello. Seperti yang saya janjikan tadi kan. Kenal apa yang ada di belakang ni? Ini adalah gambar dari angkasa yang diambil mungkin menggunakan drone lah, iaitu penjara Pudu. Pasti ramai yang dah tahu kan? Penjara Pudu ni. Tapi mungkin kebanyakannya cuma tahu sejarah-sejarah macam kisah-kisah seram yang ada di penjara Pudu ini. Tapi di sini saya ingin mengupas sejarah seram campur sekali dengan sejarah silam. Bukan setakat yang horor je. Saya akan kupas sedikit lah daripada semua sumber yang saya dapat, daripada gambar-gambar yang saya telah kumpulkan. Nanti saya akan sertakan dari mana sumber itu. Saya akan sertakan dalam description yang ada di video ini nanti ya. Okey, jom kita mula. Alright. Seperti anda tahulah, penjara Pudu ini telah dibina pada 1891, manakala pintu utamanya telah dibina pada 1895. Ini dia. Okey. Penjara ini merupakan salah satu penjara yang terkenal di Malaysia yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Dibina pada zaman penjajahan British, iaitu pada 1891. Dan pada mulanya ia dibuat untuk 600 orang banduan sahaja. Penjara Pudu telah dibina mengikut yang saya dapat ni lah. Dia telah dibina di atas. Ini yang di atas bekas tapak perkuburan Cina. Secara berperingkat dengan kos $16,000.
atau sekarang kita tukar kepada dolar iaitu dekat setengah juta lah. Tapi kalau ditukar pada RM 2 juta lebih. Iaitu 2.183.981.32 sen. Itulah jumlah dia sekarang ya, besar. Dulu 16,000 aja. Sekarang dah 2 juta lebih harga dia. Okey. Ia telah sepenuhnya siap pada 1895 dan dengan menggunakan banduan-banduan yang sedia ada lah sebagai tenaga kerja pada masa itulah. Governor pertama penjara Pudu adalah Lieutenant Colonel J.A.B. Allen. Orang putih sebab masa tu masih dalam penjajahan British kan. Jadi dia orang lah yang jadi governor pada masa itu. Kira macam kita sekarang ketua lah, ketua untuk penjara tersebut. Okey. Beberapa bulan selepas pembinaan ni belakang ni saya akan slow lah, tukar-tukar nanti untuk anda semua tengok lah. Okey. Beberapa bulan selepas penjara dibina pada Ogos 1895, wabak taun melanda penjara dan membunuh beberapa ratus banduan. Kemudian didapati setelah mendapat setelah disiasat, barulah mereka tahu bahawa penyakit ini berpunca dari sistem bekalan air di penjara yang bergantung sepenuhnya pada perigi lama yang dimiliki oleh tanah perkuburan Cina sebelum ini. Mana tak sakitnya kan? Pemeriksaan oleh pihak berkuasa penjajah British pada masa itu mendedahkan bahawa air di dalam telaga itu tercemar teruk. Masalah ini tidak dibetulkan hingga 1898. Ini bermakna 3 tahun mereka terpaksa menderita menggunakan air yang tak bersih. Susah. Okey. Setelah bilangan penghuni mulai meningkat dari saban tahun, pembinaan baru terus dibuat sehingga penjara ini mampu menampung kapasiti 2,000 orang pesalah. Ini dalam kadar yang kira macam betul-betul selesa lah. Pada masa itu. Walau begitu, pada 1985 lebih daripada 6,500 banduan telah dipenjarakan dan menyebabkan banduan-banduan tersebut terpaksalah tidur bergilir-gilir sebab dia dah lebih daripada muatan sebenar kan. Jadi untuk keselesaan tidur pun terpaksa bergilir banduan-banduan tersebut. Semasa Perang Dunia Kedua, tentera Jepun menggunakan penjara ini untuk menyimpan tahanan-tahanan mereka. Pada tahun 1986 pula, satu rusuhan telah berlaku di dalam penjara. Dalam kejadian ini, sekumpulan banduan telah menahan 2 kaki tangan penjara sebagai tebusan dalam tempoh 6 hari. Rusuhan ini dapat diselesaikan, namun begitu kan, baguslah macam ni kan. Rusuhan itu dapat diselesaikan tanpa sebarang pertumpahan darah
apabila PDRM pada masa itu telah menyerbu ke dalam penjara dan menyelamatkan tebusan serta menenangkan banduan-banduan yang sedia ada. Alright. Inilah wajah kinilah yang terkini. Untuk saya pun tak tahu ni diambil pada tahun bila, tapi sumber nanti saya akan sertakan dalam video ni sekali. Okey. Penjara Pudu dibuka pada orang awam bermula 3 Mei 1997. Lebih daripada 6 bulan selepas banduan terakhir dipindahkan ke kemudahan yang lebih moden lah, iaitu penjara Sungai Buloh. Dan satu lagi kalau tak silap saya, penjara Kajang. Lebih daripada 1.7 juta telah dibelanjakan bagi mengubah penjara tersebut menjadi salah satu daya tarikan pelancong ke ibu kota Malaysia. Sebahagian besar perbelanjaan ini telah ditelan oleh pembinaan bilik pameran. Bilik pameran untuk memperagakan koleksi memorial lah, koleksi peringatan lah, dan rekod-rekod sejarah tentang penjara ni tadilah. Okey. Iuran yang dikenakan pada masa itu adalah RM12 untuk setiap orang. Setakat Disember 2012, hampir 90% daripada struktur asal penjara Pudu telah menyembah bumi, kecuali pintu gerbang penjara dan tembok hadapan yang hanya ditutupi, hanya diputuskan sama ada ia akan dirizabkan atau dipindahkan ke suatu tempat lah, untuk memberi laluan kepada projek pembangunan Bukit Bintang City Central, ataupun lebih dikenali di sanalah dengan BBCC. Okey. Sekejap ya, saya nak tukar belakang. Sabar. Abe nak tukar belakang ni, sabar. Abe nak tukar belakang ya. Abe nak tukar belakang. Alright. Okey. Ni seperti yang korang tengok kan dalam gambar ni. Sekejap ya, biar saya betulkan apa ni. Okey. Ini anda pasti ada yang anda sudah kenal gambar ni. Okey. Ini merupakan di antaralah gambar-gambar seperti yang di belakang sini kan. Ini adalah gambar di antara banduan-banduan yang terkenal yang pernah terukir namanya di penjara Pudu, iaitu S.A. Gunapati, dan beliau merupakan tokoh kesatuan sekerja di tanah Melayu yang telah dihukum mati oleh penguat kuasa British. Dan yang ini adalah wajah Botak Chin. Botak Chin adalah seorang gangster terkenal yang didakwa dikhianati oleh orang-orangnya sendiri. Dia juga telah dihukum gantung di penjara ini pada 11 Jun 1981 kerana memiliki senjata api. Bukan setakat kita orang lokal, orang tempatan, orang luar pun pernah dijatuhkan hukuman gantung juga di sini, iaitu dua orang ni yang berbangsa Australia, iaitu Kelvin Barlow dan Brian Campbell. Telah dihukum gantung di penjara ini atas kesalahan mengedar
heroin pada tahun 1989. Pada tahun 1986, salah, maafkan saya, 1986. Dan 1989 pula Derek Gregory, seorang lagi warga British, telah digantung juga. Tapi di antara kesemua ini yang paling terkenal adalah ini. Siapa tak kenal kan? Mona Fendi. Bekas penyanyi dan pembunuh. Untuk ini saya simpan dulu, sabar. Nanti saya akan buat satu episod yang special punya untuk ni. Ini kira macam superstar punya special ni. Nantilah saya akan kongsi, dia akan masuk dalam daftar kes jenayah saya. Saya betul-betul berminat. Lama saya dah ni, tapi saya nak buat kajian yang lebih terperinci lagi tentang Mona Effendi ini. Okey. Selepas kita bercerita pasal kisah, sejarah dan siapa yang pernah, nama-nama yang terkenal yang pernah mengukir di penjara Pudu, tibalah masanya yang kita tunggu-tunggulah. Okey. Kita masuk kepada slot mistik. Berikutlah beberapa kisah sisi gelap, sisi gelap yang pernah terjadi, yang ada di penjara Pudu. Iaitu yang pertama, potret panduan terakhir. Okay. Wajah yang terukir pada lukisan ini itu milik seorang panduan terakhir. Apakah yang dimaksudkan dengan panduan terakhir? Ia sebenarnya merujuk kepada banduan-banduan yang akan dijatuhkan, akan menjalani hukuman gantung. Berbalik kepada potret ini tadi, yang ada di belakang sini. Okey. Ia bukan sekadar potret biasa, namun ada kisah mistik di sebaliknya. Banduan terakhir dalam potret itu dikatakan seseorang yang sangat berbakat dalam melukis. Potret itu dilukis sendiri sebelum dia dihukum gantung. Menurut beberapa sumber, potret ini dikatakan bercahaya seolah-olah ia hidup. Seolah-olah hidup ya. Malah ada juga yang mendakwa bahawa potret ini tadi selepas dia hidup kan, seakan-akan hidup, potret ini setiap kali akan menangis. Menangis setiap kali tiba masa banduan terakhir lain dihukum gantung. Okey. Yang kedua pula iaitu bilik terakhir. Ini bilik terakhir. Terdapat sel yang dinamakan bilik terakhir di mana menempatkan banduan terakhir sebelum dihukum gantung sampai mati. Menurut warden yang bertugas, mereka yang ditempatkan di situ akan meraung, menangis, menjerit, dan ada juga yang akan bercakap seorang diri. Semasa proses mengosongkan sel tersebut, mereka mendakwa selalu mendengar suara sayu, meminta tolong, menangis, datang dari bilik tersebut. Ada yang berpendapat bahawa suara ini datang daripada roh yang tak tenteram selepas riwayatnya tamat di tali gantung. Biasalah kan, setiap tempat bersejarah, setiap tempat berdarah pasti ada sejarahnya. Okey. Selain daripada itu pula, ada juga pegawai penjara ini yang mengongsikan kisah mereka bahawa setiap kali membuat rendoan, ada yang mendakwa melihat lembaga hitam yang merenung tepat ke arah mereka. Terdapat juga bayangan kanak-kanak bermain, perempuan berjalan di tengah-tengah lorong, macam tu, tengah-tengah lorong penjara. Pernah juga beberapa kali
pegawai yang bertugas ditolak. Ditolak. Dia bukan setakat ganggu macam tu aja, ni dah masuk bahagian fisik ni, fizikal. Dia tolak hingga terjatuh. Namun begitu, apabila ditoleh, tiada siapa pun di belakang mereka. Okey guys. Okey guys. Bagaimana sedikit perkongsian saya tentang penjara Pudu pada hari ini. Diharap semuanya berpuas hati dengan apa yang saya telah kongsikan. Anggaplah rancangan ini hanyalah sebagai penghibur ya. Saya harap penghibur dan penemanan dan semua. Akhir kata, sebelum ini saya minta maaf jika ada salah dan silap. Setiap tempat memang ada ceritanya tersendiri, dan bagi mereka yang pernah ada menjejakkan kaki di penjara Pudu ini, hanya mereka saja yang tahu kebenaran dan kesahihan yang ada pada setiap kisah yang telah dikongsikan. Maaf jika ada tersilap kata dan cara sepanjang saya menjalankan perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian anda sendiri jika anda ingin kepastian yang lebih. Okey. Tetap patuhi SOP. Kita masih belum menang lagi. Sasaran kita masih jauh. Stay safe. Salam kanta kelam dari saya Angie. Salut. Bye-bye. Terima kasih telah memilih saluran aku. Harap semuanya terhibur dengan pengungsian yang telah dikongsikan, karena semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.